hari ni Fika nak share dengan korang ada 5 punca dan penyebab sembelit. Pernah tak kita rasa tak lawas, rasa lama dalam toilet, rasa stres, rasa macam nak membuang rupanya tak keluar pun, and sampai membuatkan kita termenung? Pernah tak 2-3 hari baru membuang? Seminggu? 2 minggu? So kalau kita ada antara yang list Fika sebutkan tadi, bermaksud kita menghadapi sembelit. So itulah antara petanda yang menyebabkan kita mendapat sembelit. And jom kita ambil tahu apakah perkara yang menyebabkan kita mendapat sembelit ni. Alright, so yang pertama adalah sebab kita kurang minum air. Kita kena minum at least 3 liter sehari. Okay, so ikut berat badan juga sebenarnya. Kenapa pentingnya air ni? Sebab air ni antara yang melancarkan dan memberi kelembapan dalam badan kita. Sebab itu pentingnya air, bukan air manis, air masak atau air mineral. Okay, so sebab untuk bantu kita punya sistem digestion dalam badan, untuk memberi pelawasan and memberi kelembapan, sebab our body needs 70% of water. Okay, 70% daripada dalam badan kita ni memerlukan air. Sebab tu pentingnya air. And sebenarnya air lebih penting daripada makanan. Tapi jangan tak makan pula. So point nombor 2, suka tahan buang air besar. Biasanya terjadi kepada mereka yang kerap duduk ataupun duduk dalam masa yang lama. Contoh macam orang yang kerja office. Ni biasa terjadi. Kalau tak percaya, kepada mereka dekat sini yang mungkin kerja office, boleh check adakah antara kita ni terdapat petanda-petanda sembelit. Yang paling simple, 2-3 hari membuang, lama dalam toilet. Okay, so itu menunjukkan yang kita ni mendapat sembelit. Kenapa? Sebab najis ni dia akan serap air. So bila kita tak buang, dia akan lagi serap banyak air. That's why air sangat penting sebenarnya. So bila dia keep on serap air, sampai one fine time dia akan keras. So bila dia keras, dia akan jadi sembelit. First of course lah, membuatkan kita susah nak membuang. And then bila najis tu tak dapat keluar, sisa-sisa najis yang terdapat dalam usus kita, dia akan melekat dekat dinding usus besar. Tahu kan, kita ada usus besar dengan usus kecil. And jangan main-main, sebenarnya sembelit ni boleh membawa kepada penyakit buasi ataupun kanser usus. Ataupun biasa terjadi kepada lelaki, kanser colorectal. Okay, so jangan main-main sembelit ni. So next adalah kurang makan sayur atau buah. Antara contoh sayur atau buah yang kita boleh makan adalah seperti tembikai yang mempunyai tinggi serat. Tembikai, betik, sayur kita boleh makan celery juga, membantu. Ataupun buah markisa. And then banyak je lagi buah dengan sayur yang membantu, especially macam sayur hijau. Sayur hijau yang macam bayam. It's really good for our digestion sebenarnya. Okay. And then seterusnya, point nombor 4 adalah mungkin apa yang menyebabkan kita sembelit ni adalah kita kurang bersenam. Ini selalu menjadi alasan kepada kita apabila kita sepanjang PKP ni. So macam nak duduk rumah, nak rehat, tiba-tiba pula tak ada masa nak bersenam. Sedangkan senaman itu hanyalah mengambil masa dalam setengah jam dah okey, 15 minit pun dah okey. At least 3 kali seminggu. Kalau dekat rumah, kita tak boleh jadikan alasan untuk tidak senaman, untuk tidak bersenam. Sebab apa? Sebab senaman ni juga membantu kita punya sistem pengharaman. Kalau tak, kita akan stres. Pernah tak korang macam nak membuang, rupanya tak membuang, lepas tu stres. Lepas tu nak buat kerja pun tak best. So itulah dia, sebab sistem pengharaman ni dia link dengan otak kita. So apa yang kita fikir, bila kita berfikir nak membuang, that's why dia link dengan sistem pengharaman. So kita akan pergi membuang. That's why sampai satu masa kita tak boleh control kita punya mind dengan itu. Untuk orang yang biasa, orang tua lah, sampai dia membuang tanpa dia sedar. Why? Because of dia punya sistem pengharaman dah tak boleh link dengan dia punya mind. So pentingnya kita untuk menjaga sistem pengharaman bermula dari sekarang. Okay. And last point adalah mungkin kenapa kita kena sembelit ni, because of kesan ubat-ubatan. Macam pil-pil. That's why macam Fika tak suggestkan sangat untuk hanya depend on ubat dekat doktor. Doktor kerja dia adalah lepas dia merawat patient tu, dia akan bagi ubat. Itu memang dia punya job. So nak tak nak, memang dia kena bagi ubat lah dekat dia punya patient. Okay, so kita boleh cari alternatif sihat lain juga. Maksudnya
tak hanya bergantung kepada ubat semata-mata. And kalau korang nak tahu, satu pil yang kita makan tu sebenarnya ambil masa dalam bertahun jugalah. Tak silap dalam 2 ke 3 tahun untuk habis digest satu pil tu. So bayangkan, that's why orang yang makan pil ni biasa akan kena masalah buah pinggang. Sebab badan kita asid, bukannya macam batu yang boleh hancurkan makanan yang kita makan. Alright, so itu adalah punca yang menyebabkan menyebabkan sembelit.